أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن والصعب إن شئت سهلا. أيها الإخوة الكرام، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, warga Yusim yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih lagi memberikan hidayat Islam, hidayat iman kepada kita, dan Allah Subhanahu Wa Taala masih memberikan peluang kepada kita untuk kita melaksanakan ibadah kita di dalam bulan Ramadan yang mulia ini. Dan kita sentiasa berharap dan memohon agar Allah Subhanahu Wa Taala akan sentiasa memanjangkan hidayahnya kepada kita, menghidupkan kita dalam keimanan insya-Allah, mematikan kita dalam keimanan, dan insya-Allah mengumpulkan semua kita di dalam Jannatul Firdausil A'la bersama-sama dengan para anbiya, syuhada dan salihin. Pada hari ini, kesempatan yang ringkas ini insya-Allah dalam kita menghadapi dugaan Allah Subhanahu Wa Taala sekarang ini, dan kita bersyukur juga kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah Taala begitu kasihkan kepada kita. Allah Taala begitu sayang kepada kita, khususnya kita kata kita rakyat Malaysia di negara kita ini, yang mana kes-kes pada COVID-19 ini agak kurang, dan Alhamdulillah kita kata kalau kita tengok kes-kes yang baru pun berkurangan. Begitu juga dengan saudara-saudara kita yang kembali ke rahmatullah juga kurang. Jadi kita berharap agar insya-Allah kes-kes di hari-hari akan datang ni akan lebih berkurangan, dan Allah Subhanahu Wa Taala akan menyelamatkan kita insya-Allah daripada wabak ini, dan seterusnya kepada semua umat Islam dan di dunia keseluruhannya insya-Allah. Jadi dalam kita menghadapi dugaan cubaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, sebenarnya kebergantungan kita adalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya nak baca satu hadis daripada Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini hadis nombor 7692 dalam koleksi Imam Muslim, yang mana hadis ini memberikan satu panduan kepada kita di dalam kehidupan kita, dalam kita menghadapi situasi yang berbagai di dalam kehidupan kita. Dan sebenarnya hadis ini adalah satu hadis yang amat penting untuk kita jadikan panduan. Panduan tak kiralah kita kata dalam keadaan sekarang ini kita menghadapi musibah yang kita sedang lalui. Begitu juga dalam kita bekerja, begitu juga dalam situasi kita berkeluarga dan sebagainya. Hadis ini sebenarnya amat relevan kita kata untuk kita jadikan panduan di dalam kehidupan kita. Apa hadisnya? Hadisnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kulluhu khair atau kulluhu khair, wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min. In asabathu sarra syakar fakana khairan lah, wa in asabathu darra'u sabar fakana khairan lah." Hadis ni tak panjang sangat, tetapi ianya memberikan satu panduan yang begitu berguna sekali kita kata di dalam kehidupan kita. Apa maksud hadis ini? Maksudnya sungguh menakjubkan urusan orang yang beriman, orang yang mukmin. Nabi sebut kat sini orang yang mukmin. Mukmin ni makna tu orang yang beriman. Di sana ada orang yang muslim, ada orang yang mukmin, dan ada perbezaan kita kata antara orang yang muslim dan juga orang yang mukmin yang akan kita bincangkan sedikit selepas ni. Segala urusannya merupakan kebaikan. Makna tu segala urusan orang mukmin itu penuh dengan kebaikan, dan ini tidak dimiliki kecuali oleh orang yang beriman. Kenapa? Apakah jis ataupun apakah yang
dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahawa kita ni, kehidupan kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin ini yang beriman kepada Allah ini adalah penuh dengan kebaikan, tak ada keburukan. Okey, apakah jisnya, apakah bendanya? Dia jika mendapatkan kenikmatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia akan bersyukur, dan itulah yang paling baik baginya. Dan sebaliknya, sekiranya seseorang itu ditimpa oleh musibah, maka dia akan bersabar, dan itulah yang paling baik baginya. Baik, kita lihat sedikit kupasan daripada hadis ini dan bagaimana boleh kita praktikkan hadis ini, kita kata di dalam kehidupan kita, khususnya sebagaimana anda terangkan tadi, bahawa ianya adalah satu panduan yang amat berguna, kita kata di dalam kehidupan kita di muka bumi ini. Yang pertama, Nabi sebut di situ ajaban li amril mukmin. Nabi sebut mukmin, Nabi tak sebut muslim kat situ. Okey, sebab orang yang beriman ini dia mempunyai ciri-ciri yang tertentu, yang mana kebergantungan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah kebergantungan yang sepenuhnya. Ini bukan bermakna kita tak berusaha lah, kita berusaha kan, tetapi keyakinan kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, hubungan kita dengan Allah Taala tu, orang yang mukmin itu adalah orang yang mempraktikkan keislamannya. Bila dia sebut syahadah la ilaha illallah, maka di sana ada tuntutan syahadah. Sebab tu kita kata di kalangan orang Islam ni ada orang yang biasa kita sebut orang Islam pada nama saja kan. Orang Islam yang pada nama ni, nama dia Islam lah, tetapi dari segi mempraktikkan ajaran-ajaran Islam, sembahyang dia sekarang ni, bulan puasa, berterabur dan sebagainya, itu orang yang mungkin dia itu Muslim tak tentu lagi dia itu beriman. Qalatil Arabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Dalam surah Al-Hujurat tu kan Allah sebut orang Badui bila dia datang jumpa Nabi SAW, dia mengucap syahadah, dia kata aku dah beriman. Makna tu dah beriman kepada Allah SWT. Allah kata jangan kata kamu dah beriman, kamu telah menjadi seorang Muslim, dah jadi seorang Islam. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, sampailah akan masuknya, kita kata, keimanan di dalam diri kamu. Macam mana nak masukkan keimanan itu, bagaimana caranya? Ialah dengan kita melaksanakan segala tuntutan kalimah syahadah itu, daripada sembahyangnya, puasanya, zakatnya, berbuat kebaikan dan sebagainya. Kita kata banyak lagi yang kita semua tahu apa yang kita namakan sebagai fardu ain dan juga fardu kifayah dan sebagainya. Kita kata banyak lagi, kita kata perkara yang boleh kita lakukan. Baik. Seterusnya Nabi sebut kat sini, segala urusan orang Islam itu adalah dalam kebaikan. Itulah kita kata satu khazanah yang besar yang kita ada sebenarnya sebagai seorang Muslim, sebagai seorang mukmin. Khususnya kita kata dalam kita menjalani kehidupan seharian kita. Dalam kita menjalani kehidupan seharian kita ni, kita kata tak kira lah sama ada dalam keadaan kita bekerja, dalam keadaan kita berkeluarga, dalam keadaan kita bernegara, dalam kita menguruskan sistem ekonomi kita menguruskan sistem politik kita menguruskan segala menguruskan orang lain, kita kata, dan sebagainya. Akan ada berbagai-bagai dugaan dan berbagai-bagai situasi yang kita hadapi. Itu satu yang fitrah, kita kata. Setiap manusia akan melalui perkara yang sebegini, yang mana tidak ada manusia yang bila dia hidup ni semua okey je, semua tak ada masalah je, tak ada. Itu bukan hidup kat dunia ni, itu hidup di syurga besok, insya-Allah. Dekat syurga besok, insya-Allah tak ada masalah. Tak ada orang nak buat khianat ke kita, orang dengki ke kita, ke orang buat tak baik pada kita, orang yang mencuri barang kita ke apa semua, tak ada lah. Yang tu di dalam syurga besok tak ada. Tapi dunia ni, Allah jadikan dunia ni adalah tempat untuk dia menguji kita. Jadi pengujian Allah itu dalam berbagai-bagai bentuk. Sebab tu Nabi kata orang Islam ni hidup dia atas muka bumi ni, walau dalam keadaan apa sekalipun, dia diuji ke, dia dapat benda yang baik dan sebagainya, semua itu
kebaikan. Apa dia? Refleksi kebaikan itu ialah jika dia mendapatkan kenikmatan, maka dia akan bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan itulah yang paling baik baginya. Dan jika dia tertimpa musibah, maka dia akan bersabar, dan itulah yang paling baik baginya. Dua benda yang Nabi SAW sebut dekat sini. Satu, orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan satu, orang yang diberikan yang kedua adalah orang yang yang tertimpa musibah di dalam kehidupan dia. Sebab kehidupan kita ni dua benda tu je lah kan, sama ada kita diberi nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala ini sebenarnya dalam berbagai-bagai bentuk. Berbagai-bagai bentuk nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita di dalam kehidupan kita. Sebenarnya kadang-kadang ada orang yang mengatakan, kalau orang tu dia ada kita kata harta yang banyak, hidup dia mewah dan sebagainya. Semua itu sememangnya ianya adalah nikmat. Dalam masa yang sama, ianya juga boleh menjadi sebagai bala kepada orang sekiranya dia tidak menguruskan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan kebaikan. Makna tu apabila seseorang itu diberikan sesuatu kebaikan, maka dia akan syukur kepada nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Dalam suasana kita bekerja, dalam suasana kita berinteraksi dengan rakan-rakan kita, dengan sahabat-sahabat kita kan, kadang-kadang ada orang yang dapat kejayaan, ada orang yang kurang, ada yang lebih, ada kelemahan sendiri. Itu perkara yang biasa kita kata di dalam kehidupan kita. Tapi sikap kita kata apabila kita melihat saudara kita contohnya di dalam kebaikan, bukan dia sahaja yang syukur, tapi kita pun rasa syukur, alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Taala beri nikmat kepada saudara aku ini, dan moga Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan kekuatan kepada dia untuk dia melakukan yang lebih baik. Moga Allah Taala akan memberikan hidayah kepada dia, dan meneruskan kita kata kebaikan yang dilakukan untuk manusia sejagatnya. Itu perasaan kita sepatutnya kita kata apabila kita melihat kejayaan orang lain. Sebab kita kata kadang-kadang ada orang yang dia rasa iri hati. Dia rasa iri hati, orang tu dapat itu, orang tu dapat naik pangkat, orang tu dapat ni, dapat itu, tapi aku tak dapat. Kan dia rasa terkilan, dia rasa sedih, rasa dengki pun ada kadang-kadang. Ini kita kata sikap-sikap yang kita perlu buang daripada diri kita. Dan kita kena ingat juga satu hadis Nabi SAW yang agak panjang, yang Nabi sebut tentang apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Walau istama'atin nasi ala an yanfa'uka bi syai'in lan yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Wala in istama'u ala an yadurruka bi syai'in lan yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak, rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Nabi sebut dalam hadis itu, Nabi kata kalau sekiranya seluruh manusia ni dengan jin sekali berusaha untuk memberikan sesuatu kebaikan kepada kamu, maka mereka tidak akan dapat memberikan kebaikan kepada kamu melainkan apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga sekiranya seluruh jin dan manusia ini berkumpul untuk memberikan sesuatu keburukan kepada kamu, mereka tidak sekali-kali akan dapat memberikan keburukan melainkan dengan apa yang telah ditentukan, yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita yakin perkara itu adalah sebahagian daripada akidah kita. Kita beriman kepada qada dan qadar kan. Itu sebahagian daripada akidah kita. Kita sentiasa kita kata menghubungkan apa yang berlaku kepada diri kita dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga kita kata orang yang diberikan sesuatu kebaikan oleh Allah Taala, dia tak rasa aku ni lulus peperiksaan, aku dapat naik pangkat, aku dapat itu, aku dapat ini sebab aku hebat. Kan orang lain tak hebat, aku hebat. Orang mukmin kalau dia tak rasa macam tu.
Dia akan sentiasa rasa bersyukur kepada Allah, dia akan sentiasa rasa rendah diri kepada Allah, sebab dia tahu kalau hebat sekali mana dia pun, tapi kalau Allah tak nak bagi dia, dia tak akan dapat. Dia akan kaitkan antara apa yang kebaikan yang dia dapat dengan apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan itu dia akan merasa kita kata berendah diri, dia akan rasa tawaduk, dia akan rasa, ya Allah, alhamdulillah banyak nikmat yang kau beri kepada aku, ya Allah, kau tambahlah nikmat kepadaku, ya Allah, dan kau berilah nikmat yang sama kepada saudara-saudaraku, ya Allah. Itu doa dia, itu harapan dia biasanya kan, kepada orang yang sentiasa ada hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, itu kita kata terhadap sesuatu kebaikan yang diberikan oleh Allah Taala kepada kita. Tapi dalam kehidupan kita ni, kita kata ada ujian. Dalam Al-Quran sendiri pun Allah kata, Alif Lam Mim, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Makna tu salah satu daripada tujuan Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita di atas muka bumi ini ialah untuk Allah Taala menguji tahap keimanan kita. Sebab itu kadang-kadang dalam kehidupan kita ini, semua orang akan ada masa yang dia diberi nikmat oleh Allah Ta'ala, akan ada masa yang dia diuji oleh Allah Ta'ala. Sebab tu kita dalam kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dalam kita mengharapkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Al-Quran sendiri mengajar kepada kita untuk kita berdoa, Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana, Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih, wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Dalam ayat-ayat terakhir dalam surah Al-Baqarah tu kan, kita berdoa kepada Allah Ta'ala agar Allah Subhanahu Ta'ala tidak memberikan ataupun menguji kita dengan sesuatu yang di luar daripada kemampuan kita untuk menanggung ujian itu. Ujian itu akan datang, tapi kita sentiasa berdoa kepada Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala memberikan yang terbaik bagi kita. Baik, apabila datangnya ujian Allah Subhanahu Wa Ta'ala, apakah sikap kita kata? Ada orang kita kata apabila dia diuji oleh Allah Ta'ala, maka dia akan melakukan sesuatu yang lebih memudaratkan. Contoh, ada orang yang tak beriman, kita kata bila dia ditimpa sesuatu musibah, dia bunuh diri lah, dia buat pergi minum arak lah, buat benda-benda karut. Kadang-kadang ada orang yang buat tak baik pada dia balas dengan perbuatan yang tidak baik. Semuanya itu kita kata bukan cara kita sebagai orang mukmin, kita kata, di dalam menghadapi musibah ataupun dalam menghadapi ujian Allah Ta'ala. Kita sentiasa bersikap positif. Apabila adanya ujian Allah Subhanahu Ta'ala, kita sentiasa bersikap positif. Kita sentiasa melihat bahawa di sebalik segala ketetapan Allah Subhanahu Ta'ala, maka di situ ada hikmah tertentu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Ta'ala. Kadang-kadang kita tahu hikmah dia, kadang-kadang kita tak tahu. Kadang-kadang Allah uji kita dengan berbagai-bagai ujian, ataupun kadang-kadang hatta kita berdoa, bila kita berdoa pada Allah Ta'ala pun kan, bila kita berdoa, kita berharap agar Allah Subhanahu Ta'ala akan akan kabulkan doa tu masa-masa tu dan tu aja. Tapi tak, Allah Subhanahu Taala tahu apa yang baik bagi kita, apa yang tak baik. Kadang-kadang kita berdoa, ya Allah, Engkau bagilah aku pangkat, naik pangkat. Allah tak bagi sebab Allah tahu kemungkinan kita kata bila kita dapat naik pangkat, kita akan lupa kepada Allah Taala. Ada juga keadaan macam tu, ada juga orang yang Allah bagi nikmat kepada dia kan, tiba-tiba dia kufur kepada nikmat Allah Subhanahu Taala. Jadi kita sentiasa yakin bahawa segala apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Taala itu ada kebaikan dia dan juga ada hikmah dia yang tertentu, yang kadang-kadang kita tahu, kadang-kadang kita tidak tahu. Sebab tu kita sentiasa berserah diri kepada Allah Taala. Tapi
berserah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini tidak bermakna bahawa kita tidak berusaha, kita tidak melakukan sesuatu kebaikan. Jadi hendaklah kita sentiasa sabar, kita kata, dan juga kita menghadapi dugaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan penuh kesabaran dan penuh kesyukuran, kerana kadang-kadang bila Allah uji kita tu, Allah nak ampunkan dosa kita, Allah nak balas kita dengan kebaikan di akhirat kelak, Allah nak bagi kepada kita dengan sesuatu yang lebih baik dan sebagainya, kita tak tahu kan. Kita tak tahu, segala-galanya itu kita tidak tahu kadang-kadang. Tetapi kadang-kadang selepas lama tu baru kita sedar, oh hari tu Allah tak bagi aku anak, ada hikmahnya, sekarang Allah bagi aku kan. Ada hikmah dia yang tertentu, contohnya lah kan. Dan begitu juga bacalah macam-macam lah, kita kata, dugaan yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita untuk kita sama-sama mensyukuri akan nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi di dalam bulan Ramadan yang mulia ini, dan hendaklah kita sama-sama sentiasa bersyukur ke atas nikmat yang diberikan oleh Allah Ta'ala, dan juga begitu juga bersabar, kita kata, sekiranya kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan ujian, dan hendaklah kita pastikan bahawa sebagai seorang mukmin, kita sentiasa duduk di dalam keadaan yang baik sebagaimana yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam hari-hari yang berbaki, kita kata, di dalam bulan Ramadan ini, marilah sama-sama kita mengambil peluang ini. Kita kata, kita tak tahu, Allahu a'lam, sama ada Ramadan akan datang, akan ada lagi ke tidak, kita ni umur kita Allah panjangkan lagi ke tidak, Allahu a'lam. Jadi hendaklah kita berusaha, hendaklah kita kita cuba sedaya upaya kita untuk kita melakukan yang terbaik lah untuk Ramadan. Sebab tu anak selalu berpesan bahawa kita hendaklah adakan jadual, kita kena lebih disiplin, kita kata, dalam bulan Ramadan, dan letakkan target untuk diri kita. Kalau kata satu hari nak baca 1 juzuk Quran, kita letakkan target dan kita berusaha, kita kata, untuk kita nak melaksanakan apa yang telah kita tetapkan. Nak bersembahyang berjemaah 5 waktu. Sekarang ni musim kita duduk kat rumah ni, ajak anak-anak bersama dengan isteri, anak-anak bersama dengan keluarga kita untuk kita berjemaah, kita solat berjemaah, kita duduk, kita bertadarus. Walaupun tahun ini kita tak dapat melakukannya di surau, di masjid tempat kita, tapi kita masih boleh melakukan ibadah-ibadah ini di rumah kita bersama dengan keluarga kita. Jadi marilah kita ambil peluang ini, kita kata, untuk kita sama-sama meningkatkan amalan kita, memperbanyakkan amalan kita. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kekuatan kepada kita dan menjadikan Ramadan ini Ramadan yang lebih baik lagi daripada Ramadan yang lepas, insya-Allah. Jadi cukup setakat itu pada hari ini, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberi barakah, kita kata, di dalam kehidupan kita. Dan saya juga ingin mengucapkan selamat berpuasa kepada seluruh warga Yusim dan semua di luar sana yang mendengar pada hari ini, dan semoga Allah SWT sentiasa memberkati diri kita. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.